Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Malaysia terus menerima pelaburan serata dunia di sebalik penularan pandemik dan juga kegusaran berkaitan dengan gangguan rantaian bekalan global. Ini terbukti apabila sebelum ini Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat Gina Raimondo bersama Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Datuk Seri Azmin Ali menyatakan rancangan kerjasama dalam industri semikonduktor dan juga kerjasama itu melibatkan soal ketelusan, keselamatan dan juga daya tahan industri berkenaan. Tambah Raimondo, disebabkan Malaysia memainkan peranan yang cukup penting dalam rantaian bekalan semikonduktor global, elektronik, produk kesihatan dan barangan lain, pengumuman rancangan itu menjadi langkah penting untuk meneruskan kerjasama mengatasi cabaran rantaian bekalan jangka panjang. Rancangan itu dijangka akan ditandatangani awal tahun depan. Pada 13 Disember lepas, MIDA mengumumkan bahawa Intel syarikat semikonduktor di dunia akan meluaskan pelaburan di Malaysia dengan pembinaan kemudahan baru di zon industri bebas sebelah lepas dan Kulim High Tech Park. Ia melibatkan pelaburan 30 bilion ringgit dan dijangka mencipta 5,000 peluang pekerjaan dan tambahan 4,000 lagi di bawah anak syarikatnya di Malaysia. Pelaburan itu selari dengan aspirasi pelaburan kebangsaan NIA yang mahu menjadikan Malaysia sebagai hub global bagi pelaburan berkualiti dan mencipta peluang pekerjaan bernilai tinggi. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, sektor elektrikal dan elektronik dikenal pasti sebagai industri berimpak tinggi dan kunci utama membawa Malaysia ke kedudukan kukuh dalam rantaian bekalan global. Malaysia merangkumi 12% ujian dan pembungkusan semikonduktor global. Selain Intel, beberapa syarikat semikonduktor lain turut membina kemudahan di Malaysia. Antaranya Nexperia dari Belanda, Infineon dari Jerman, ATNS dari Austria, Taiyo Yuden dari Jepun dan Applied Engineering dari Amerika Syarikat. Malaysia mencatatkan pertumbuhan pelaburan diluluskan melonjak 51.5% tahun ke tahun kepada 177.8 bilion ringgit membabitkan 3,037 projek dalam tempoh Januari hingga September 2021. Pelaburan itu terdiri daripada sektor pembuatan, perkhidmatan dan utama dijangka mewujudkan 79,899 peluang pekerjaan di negara ini. Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata prestasi cemerlang negara ini sememangnya bukti keyakinan kukuh pelabur terhadap Malaysia sebagai hub pelaburan pilihan, khususnya ekosistem perniagaan yang kondusif dalam menyediakan bakat berkemahiran tinggi selain mempunyai ketersediaan kukuh dalam teknologi canggih. Tambah Azmin ini dapat meningkatkan lagi peranan Malaysia sebagai tapak terkemuka dalam rangkaian pembuatan syarikat global sekaligus melonjakkan kedudukan sebagai perintis destinasi pelaburan terkenal di rantau ini. Azmin berkata sektor pembuatan menyumbang 58.4% berjumlah 103.9 bilion daripada jumlah pelaburan, diikuti sektor perkhidmatan 57.8 bilion ringgit 32.5% dan sektor utama 16.1 bilion ringgit atau 9.1%. Pelaburan langsung asing FDI menguasai hampir 60% daripada pelaburan diluluskan dengan sejumlah 106.1 bilion ringgit manakala Singapura, China, Austria, Jepun dan Belanda merupakan 5 negara FDI teratas yang menyumbang hampir 85.3% atau 90.6 bilion ringgit daripada jumlah itu. Tambah Azmin, walaupun FDI menerajui pelaburan diluluskan dalam pelaburan sektor pembuatan, pelaburan oleh syarikat dan tempatan mendominasi dalam sektor-sektor perkhidmatan dan utama. Dalam tempoh 9 bulan itu, katanya pelaburan langsung domestik DDI berjumlah 71.7 bilion ringgit atau 40.3% daripada jumlah pelaburan diluluskan. Malaysia sedang menumpukan usaha ke arah lebih banyak projek berkualiti tinggi, berintensifkan modal dan projek-projek yang menyokong agenda pembangunan mampan negara. Menurut Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Datuk Seri Azmin Ali, dalam usaha menyokong wawasan kemakmuran bersama 2030 dan rancangan Malaysia ke-12, Malaysia telah mendapatkan pelaburan baharu yang selaras dengan aspirasi pelaburan nasional NIA dan prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG Malaysia. Tambahnya ini dicerminkan oleh peningkatan dalam jumlah projek berintensif modal yang diluluskan oleh MIDA pada Januari hingga September 2021. Sehubungan itu, beliau berkata jumlah tenaga kerja sebanyak 2,923 jawatan pengurusan dan 10,207 profesional teknikal seperti jurutera diperlukan dalam bidang elektrik dan electrical E&E, mechanical, kimia dan bidang-bidang lain.
Tambahnya, projek pembuatan yang diluluskan turut memerlukan 7,907 pekerja mahir seperti penyelia penyelenggaraan loji, pembuat alat dan acuan, juru mesin, kaki tangan teknologi maklumat IT, pengawal kualiti, juru elektrik dan pengimpal. Selain itu, nisbah pelaburan modal setiap pekerja CIPE bagi projek diluluskan pada Januari-September 2021 meningkat kepada 1.73 juta ringgit daripada 1.27 juta berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan tidak pernah menutup permohonan bantuan wang ihsan kepada mangsa banjir. Bantuan sebanyak RM1,000 akan dibayar kepada mangsa setiap kali bencana. Honda Malaysia dan Mitsubishi Motors Malaysia menawarkan program bantuan banjir buat pelanggan mereka yang terjejas akibat bencana alam itu. Empat agensi yang terlibat dalam pengurusan bencana banjir seluruh negara telah diarahkan memberi laporan harian kepada seluruh rakyat Malaysia mulai Khamis. Laporan penuh di saluran nombor 01 dan astroauni.com serta dagangnews.com.